Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Dio Avanustedi dari unit PPISMP Maths SK1 2024-2029. Ingin memberitahu kamu tentang tugasan 3 persembahan kumpulan GWCP 1042 penulisan akademik hasil daripada perbincangan di antara saya dan ahli kumpulan saya yang lain. 1.0 Keutuhan wacana diulas oleh saya sendiri, yaitu Dio Avanustedi. Mari kita ke konsep. Baiklah, mari kita ke arah konsep keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang sistematik atau teratur dalam sesuatu wacana. Baiklah, apakah maksud dari sistematik atau teratur? Baiklah, ini maksudnya. Dia disusun secara rapi, tidak semak, dan tidak terabur. Dalam arti kata lain, ia mudah untuk dikesan dan ia boleh difahami secara mudah sekali. Tahukah Anda, keutuhan wacana mempunyai dua aspek penting. Atau dalam arti kata lain, dua K, yaitu koheren dan kohesi. Koheren, kalau kita boleh lihat, secara dasarnya, koheren bermaksud memahami ataupun faham. Maka, oleh sebab itu, koheren dalam keutuhan wacana merupakan kesinambungan ide yang menjadikan wacana itu teks yang bermakna dan dapat difahami. Apa pula maksud kohesi? Kohesi merupakan keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Ini saya ingin membentangkan jenis keutuhan wacana, yaitu keutuhan semantik dan keutuhan gramatikal. Tahukah Anda atau percayakah Anda bahwa ada lebih banyak lagi daripada jenis-jenis yang kedua ini? Tapi pada hari ini, ataupun pada masa ini, kami hanya membentangkan dua keutuhan wacana ini karena ini adalah sangat penting. Hanya ini dua saja yang sangat penting dalam penulisan akademik. Keutuhan semantik. Keutuhan semantik mempunyai sejarah. Sejarah mengapa ia dipetik dan kenapa bukan satu, kenapa bukan dua, dan kenapa bukan nama yang lain. Baiklah, semantik merupakan salah satu ayat yang diambil daripada bahasa Yunani yang membawa maksud kepada tanda atau lambang. Ia juga merujuk kepada kajian ataupun ilmu yang mengkaji perkaitan antara perkataan dan lambang serta maksudnya. Baiklah, ini adalah contoh-contoh keutuhan semantik. Salah satu daripada keutuhan semantik adalah hubungan sebab akibat. Secara dasarnya, hubungan di antara apa puncanya dan juga apa yang akan terjadi selepas itu. Itu maksudnya hubungan sebab dan akibat. Bagaimana juga dengan hubungan sebab dan hasil? Hubungan sebab dan hasil merupakan salah satu. Seperti juga sebab dan akibat, tapi dia lebih memberikan buah yang positif. Dia lebih ke arah yang positif. Itu yang membedakan sebab akibat dan juga sebab hasil. Tadi saya sudah memberitahu Anda apa itu keutuhan semantik. Apa contohnya? Tapi dua saja. Kali ini kita ada tiga lagi. Yaitu hubungan memperkuat isi, kesatuan topik,
dan hubungan sebab dan tujuan. Baiklah, mari kita ke hubungan memperkuat isi dahulu. Hubungan memperkuat isi ini, dia memberi tujuan kepada wacana ataupun satu ayat. Dia lebih ke arah penulis tersebut ingin memberikan impak yang besar ataupun memberitahu betapa seriusnya maklumat yang ingin dia sampaikan kepada pembaca. Itu tujuan dia. Kedua, kesatuan topik. Baiklah, kita tahu bahwa kesatuan. Kesatuan ini dia memberi satu, dia menggabungkan kan? Sebab dia kesatuan. Oke, kesatuan. Menggabungkan ke arah yang satu. Jadi maksudnya di sini dia ingin memberi kesimpulan kepada wacana. Itu. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu hubungan sebab dan tujuan. Kali ini dia merupakan satu punca dan tujuan. Oke, tujuan ini mengapa benda itu terjadi? Mengapa harus benda ini terjadi? Mengapa sebab dia terjadi? Itu hubungan antara sebab dan tujuan. Itu sahaja daripada saya. Saya ingin meletakkan 10 jari sekiranya saya bercakap tentang sesuatu yang tidak bagus ataupun apa-apa yang saya sampaikan ini ada yang salah dari segi maklumat yang sahih. Terima kasih, dan pada kali ini saya ingin memberikan slide ini kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Okey, kita akan bergerak kepada subtopik 1.2 iaitu keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Aplikasi keutuhan gramatikal dapat dilihat berdasarkan binaan tata bahasa yang betul dan gramatis sehingga mampu menyampaikan suatu maklumat yang padat dengan mudah. Salah satu perkara yang terdapat di dalam keutuhan gramatikal ialah pengimbuhan. Seperti mana yang kita sedia maklum, pengimbuhan itu terbahagi kepada 3, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Bagi imbuhan awalan, saya telah memilih 3 contoh untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi imbuhan awalan, iaitu perkataan pertama ialah perkataan menjadi daripada kata dasar jadi yang menggunakan imbuhan awalan men. Kedua, perkataan memberi dari kata dasar beri yang menggunakan imbuhan mem. Dan yang ketiga, perkataan membawa daripada kata dasar bawah yang juga menggunakan imbuhan awalan mem. Kedua, imbuhan akhiran. Bagi imbuhan akhiran ini, saya telah memberikan 2 contoh, iaitu perkataan ugutan daripada kata dasar ugut dan perkataan serangan daripada kata dasar serang. Kedua-dua perkataan ini telah menggunakan imbuhan akhiran yang sama, iaitu an. Dan yang ketiga ialah imbuhan apitan, iaitu dengan menggunakan 3 perkataan yang telah saya pilih, iaitu perkataan penghinaan daripada kata dasar hina, menghormati daripada kata dasar hormat dan membuktikan daripada kata dasar bukti. Seperti mana kita tahu, imbuhan apitan ini merupakan perkataan yang telah diapit oleh 2 jenis imbuhan di hadapan dan di belakang. Bagi perkataan penghinaan sebentar tadi, ia telah diapit oleh perkataan peng dan an. Perkataan menghormati diapit oleh oleh imbuhan mem dan i, dan perkataan membuktikan diapit oleh imbuhan mem dan kan. Seterusnya, kita akan bergerak kepada keutuhan gramatikal yang seterusnya, iaitu penggandaan. Bagi teks di atas, saya telah menjumpai kata ganda penuh yang digunakan, iaitu perkataan platform dan kemudahan.
Kedua-dua perkataan ini merupakan kata ganda penuh kerana ia mengulang balik kata dasar ayat tersebut dan mengulang tanpa menambah sebar imbuhan dalam kata dasar tersebut, jadi ia dikategorikan sebagai kata ganda penuh. Seperti mana kita tahu, penggandaan ini melibatkan proses pengulangan kata. Seterusnya, kata penghubung. Kata penghubung yang pertama adalah berfungsi sebagai penghuraian, iaitu perkataan selain itu dan di samping itu. Kedua-dua perkataan ini dimulakan di hadapan ayat untuk menunjukkan sebagai salah satu bentuk penghuraian. Kemudian, kata penghubung yang seterusnya ialah perkataan seperti, dengan, dan. Ketiga-tiga perkataan ini berfungsi sebagai pengembangan. Bagi contoh yang pertama, kita dapat melihat penggunaan perkataan dan. Maka etika komunikasi era digital merujuk kepada peraturan dan garis panduan ketika berinteraksi. Dalam masa yang sama, ayat ini juga telah menggunakan perkataan seperti, iaitu seperti media sosial, email dan aplikasi pemesejan. Bagi contoh yang kedua, dia mempunyai dua perkataan yang digunakan sebagai kata penghubung, iaitu perkataan dengan dan. Guru perlu memastikan murid mereka cakna terhadap kesalahan-kesalahan bahasa dengan membawa pelajar menyertai aktiviti yang memupuk sikap cinta dan minat terhadap bahasa. Dan bagi kata penghubung yang ketiga, ia berfungsi sebagai penambahan. Sama juga bagi contoh ayat di atas, perkataan ini digunakan di awal ayat, iaitu perkataan yang telah saya pilih ini ialah perkataan kemudian. Kemudian, etika ini bertujuan memastikan interaksi di dunia maya berjalan dengan penuh rasa hormat, tanggungjawab dan integriti yang selaras. Oleh itu, kita telah habis di mana apa yang saya menunjukkan apa itu keutuhan gramatikal. Kita akan bergerak kepada yang seterusnya, iaitu kesalahan keutuhan gramatikal yang saya dapati daripada teks di atas. Terdapat dua kesalahan yang telah saya dapati dan salah satunya adalah daripada aspek pengimbuhan. Perkataan yang saya dapati salah itu adalah perkataan diperkukuhkan. Dalam ayat ini kita dapat melihat perkataan diperkukuhkan itu adalah dalam baris ketiga. Manakala pendidikan dan penguatkuasaan peraturan yang berkaitan perlu diperkukuhkan untuk memastikan ruang digital kekal harmoni dan bermanfaat. Perkataan diperkukuhkan itu adalah salah kerana kata dasar bagi perkataan diperkukuhkan itu adalah perkataan kukuh, dan kukuh ini merupakan salah satu kata adjektif. Apabila kita menggunakan kata adjektif, ia tidak boleh diletakkan imbuhan di hadapan dan di belakang. Hanya boleh diletakkan di hadapan saja. Jadi bagi pembetulan, perkataan diperkukuhkan itu seharusnya ditukar kepada perkataan diperkukuh. Jadi ayatnya akan jadi sebegini. Manakala pendidikan dan penguatkuasaan peraturan yang berkaitan perlu diperkukuh untuk memastikan ruang digital kekal harmoni dan bermanfaat. Kesalahan kedua adalah dalam aspek kata penghubung, iaitu penggunaan kata pemeri. Kata pemeri ini digunakan sebagai salah satu pengembangan di dalam ayat. Oleh itu, sepatutnya ia tidak boleh digunakan secara salah. Seperti yang kita tahu, kata pemeri ini terdapat dua sahaja, iaitu ialah dan adalah. Bagi ialah, perkataan selepasnya semestinya ialah kata nama. Dalam ayat ini, terdapat kesalahan iaitu yang menggunakan perkataan adalah meskipun perkataan setelahnya adalah merupakan salah satu kata nama. Iaitu di dalam ayat ini, biar saya bacakan ayatnya ya. Pelbagai perlakuan seperti penyebaran maklumat palsu, polis cyber, pelanggaran privasi, mesej kebencian dan penipuan dalam talian adalah isu utama.
Sepatutnya perkataan adalah itu ditukarkan kepada perkataan ialah isu utama. Sekarang kita akan berat kepada 2.0 iaitu kemahiran membuat rujukan. Seperti mana kita tahu, kita akan menggunakan APA 7 Edition. APA adalah singkatan untuk American Psychological Association. Gaya rujukan ini biasanya digunakan dalam penulisan akademik di bidang sains sosial, pendidikan, psikologi dan perniagaan. Ia memberikan panduan untuk format penulisan termasuklah bagaimana cara untuk menulis sumber, menulis rujukan dan menyusun dokumen akademik. Jadi, apa yang saya lihat daripada bahan teks yang saya kaji ini, penggunaan cara membuat senarai rujukan itu ada sedikit kesalahannya. Seperti mana kita tahu, ketika kita membuat suatu rujukan, seharusnya kita mengambil nama orang itu hanya nama di hadapan, namanya saja, dan nama bapanya adalah di belakang dengan kita wakilkan dengan huruf hadapannya saja. Sebagaimana kita melihat di dalam teks yang diambil ini, cara menulis nama itu telah pun betul, tetapi sebetulnya sekiranya nama penulis itu lebih daripada 3, kita menggunakan perkataan at all. Dan kemudian bagi tajuk-tajuk itu pula, kita seharusnya menggunakan huruf besar hanya di hadapan ayat dan di hadapan kata nama sahaja. Dan akhir sekali, perkara yang perlu dibetulkan adalah kita perlu menjorok ke dalam bagi baris kedua dan baris ketiga apabila kita melakukan suatu rujukan. Jadi, hanya sedikit saja pembetulan kita boleh lihat daripada cara penulisan yang telah dilakukan di dalam teks ini. Akhir sekali, kita akan meneruskan lagi dengan kejelasan dalam penulisan. Terdapat 3 aspek yang saya akan ulas, iaitu dari segi penggunaan bahasa, struktur ayat dan juga lampiran. Okay. Kita akan lihat kepada penggunaan bahasa terlebih dahulu. Berikut merupakan sebuah perenggan yang telah dipetik daripada artikel rakan kami. Jadi di sini kita dapat melihat sebuah kesalahan istilah ataupun kekurangan dari segi keseragaman istilah. Istilah heterogen digunakan mungkin menyebabkan kurang kefahaman oleh pembaca umum. Heterogen aspek ini boleh dijelaskan sebagai pelbagai aspek. Di sini kita dapat membuat pembetulan untuk menggunakan bahasa yang lebih seragam dan sesuai dengan dialek. Sebagai contoh asalan ayat, era digital sudah membawa revolusi besar dalam heterogen aspek. Oleh itu, pelajar boleh membentuk semula ayat menggunakan ayat era digital telah membawa revolusi besar dalam pelbagai aspek kehidupan. Seterusnya, kita dapat melihat kesalahan dari segi perkataan yang digunakan dalam ayat, yaitu dipertikaikan. Ayat kesantunan bahasa yang seharusnya digunakan ketika berinteraksi kini semakin dipertikaikan. Penggunaan dipertikaikan adalah tidak tepat kerana ia bermaksud dijabar atau dipersoalkan, sedangkan konteks ayat ingin merujuk kepada penurunan kesantunan. Oleh itu, pelajar boleh membuat pembetulan, iaitu kata dipertikaikan boleh diganti dengan kata diabaikan kerana kata diabaikan lebih menggambarkan maksud membawa kesantunan tidak lagi diperhatikan. Oleh itu, ayat tersebut akan menjadi kesantunan bahasa yang seharusnya digunakan ketika berinteraksi kini semakin diabaikan. Seterusnya,
Melalui kita dapat melihat melalui ayat hal ini menyebabkan saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan mantap. Kesalahan yang terdapat dalam ayat tersebut iaitu penggunaan frasa menyebabkan saya dapat. Penggunaan frasa tersebut tidak tepat kerana penggunaan menyebabkan merujuk kepada sesuatu yang mendatangkan akibat negatif atau positif, tetapi sering juga digunakan secara langsung dengan subjek, bukan manusia. Oleh itu, perkataan menyebabkan seharusnya diganti dengan membolehkan kerana ia lebih sesuai untuk situasi yang memberi peluang atau kemampuan kepada penulis. Seterusnya, mari kita lihat ayat namun kemudahan yang ada ini telah menjadikan kita malas ketika berkomunikasi. Di sini, penggunaan perkataan malas adalah terlalu umum ataupun kurang profesional dalam konteks penulisan akademik. Oleh itu, bahasa yang lebih formal seperti untuk menggantikan perkataan malas iaitu penurunan usaha lebih sesuai untuk penulisan akademik. Oleh itu, pembetulan ayat seharusnya adalah kemudahan teknologi ini kadangkala menyebabkan penurunan usaha dalam menjaga kualiti komunikasi. Seterusnya, kita lihat ayat. Oleh sebab itu, kesantunan bahasa adalah penggunaan bahasa yang beradab semasa berkomunikasi. Jelaslah bahawa kesantunan bahasa merupakan perlakuan yang perlu ada semasa berkomunikasi. Pengulangan konsep kesantunan bahasa dalam 2 ayat berturut menjadikan ayat kurang efektif dan redundan. Oleh itu, ayat ini seharusnya diringkaskan untuk mengelak pengulangan tanpa kehilangan maksud utama. Pembetulan yang boleh pelajar lakukan ialah kesantunan bahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang beradab semasa berkomunikasi. Komunikasi yang merupakan nilai penting dalam interaksi sosial. Melalui pembetulan ayat tersebut, ayat itu mempunyai maksud yang sama dengan ayat sebelum pembetulan. Seterusnya, kita akan beralih kepada struktur ayat. Di sini terdapat kesalahan ayat gantung di mana kita dapat lihat di ayat begitu juga dengan teknologi sudah menjadi keperluan untuk kehidupan kita. Ayat ini tergantung kerana ia tidak menjelaskan bagaimana teknologi menjadi keperluan atau apa implikasinya. Struktur ayat ini juga kurang lengkap kerana ia tidak mempunyai sumber utama yang jelas. Oleh itu, ayat ini seharusnya diperbaiki dengan menambah maklumat dan subjek yang menjelaskan peranan teknologi sebagai keperluan. Di sini kita dapat membuat pembetulan melalui ayat seperti teknologi telah menjadikan keperluan asas dalam kehidupan kita kerana ia mempermudahkan komunikasi dan pelbagai urusan harian. Seterusnya, mari kita lihat pada ayat. Namun, kemudahan yang ada ini telah menjadikan kita malas ketika berkomunikasi. Kesalahan dalam ayat tersebut adalah penggunaan kata hubung tanpa kejelasan. Kata hubung namun seharusnya digunakan untuk menunjukkan pertentangan, tetapi tidak ada dijelaskan pertentangan dengan apa. Ayat sebelumnya tidak menyatakan sesuatu yang sebaliknya. Oleh itu, ayat tersebut seharusnya dibetulkan dengan walaupun teknologi dipermudahkan
mempermudahkan komunikasi. Ia juga menyebabkan sebahagian pengguna menjadi kurang berusaha dalam menjaga kesantunan bahasa. Di sini, penambahan konteks menjadikan ayat lebih logik dan sesuai dengan penggunaan kata hubung. Seterusnya adalah kesalahan dari struktur ayat berulang dan tidak ekonomis. Kita dapat melihat kesalahan tersebut dari ayat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dan mengamalkan etika komunikasi untuk memastikan hubungan dalam ayat tidak menjejaskan keharmonian masyarakat. Frasa hal ini dapat menunjukkan dan pentingnya memahami dan mengamalkan, menyebabkan struktur ayat menjadi panjang tanpa keperluan. Oleh itu, ayat seharusnya diperbaiki dengan menghilangkan pengulangan frasa yang tidak perlu, menjadikan ia lebih ringkas dan jelas. Pelajar boleh menggunakan ayat seperti berikut, yaitu ini menunjukkan betapa pentingnya etika komunikasi yang baik untuk diamalkan. Akhir sekali, mari kita lihat di ayat. Hal ini dapat dibuktikan daripada isu-isu kesantunan bahasa di media sosial. Ayat tersebut mempunyai kesalahan penggunaan kata hubung yang tidak tepat. Kata hubung daripada adalah tidak sesuai digunakan dalam konteks ini kerana ia biasanya merujuk kepada sumber ataupun asal-usul sesuatu. Dalam ayat ini, maksud yang dimaksudkan adalah berdasarkan. Oleh itu, kata hubung berdasarkan adalah lebih tepat untuk menunjukkan hubungan dengan fakta atau bukti. Di sini, pelajar boleh membuat pembetulan ayat, yaitu hal ini dapat dibuktikan berdasarkan isu-isu kesantunan bahasa di media sosial. Akhir sekali, terdapat juga kesalahan lampiran yang telah dilakukan oleh pelajar. Berikut merupakan contoh yang telah dipetik daripada artikel sahabat kami. Jadi, kesalahan yang dapat kita lihat adalah lampiran yang tidak dijelaskan, di mana rujukan kepada lampiran seperti lampiran 1.0 tidak disertakan dengan keterangan yang jelas dalam konteks, di mana kita dapat melihat perenggan di bawah tidak menunjukkan tidak menunjukkan sebarang penerangan tentang lampiran tersebut. Oleh itu, pembetulan yang boleh dilakukan adalah dengan menyatakan tujuan setiap lampiran dengan jelas dalam konteks. Contohnya, lampiran 1.0 menunjukkan contoh penyebaran maklumat palsu di media sosial. Sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.